Baik. Baik. Lampu. Lampu kiri kanan top kau. Lampu kiri kanan tu top kau. Oh, lampu. Bodak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Indah bermalam si awan petang berarah di celah pohon cemara. Pemanis kadang selamat datang awal bismillah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syahid bin Ismail, pegawai daerah Bentur. Yang berusaha. Yang berbahagia Saudara Syamsul Amri bin Ismail dan lebih dikenali sebagai Syamsul Deban, sebagai penceramah jemputan yang didatangkan khas pada malam ini. Sekali lagi, yang berbahagia Datuk Muhammad Syahid bin Ismail, pegawai daerah Bentur. Yang berusaha Encik Ahmad Saiful Zaman bin Abdul Rahim, guru besar Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu. Yang berusaha Encik Amir Rozaini bin Ahmad Rani, yang dipertua PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu. Yang dikasihi semua ketua jabatan dan wakil ketua jabatan dari semua agensi kerajaan dan bukan kerajaan, JPKK, KRT, Barisan Kepimpinan Tempatan, warga PIBD Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu, dan hadirin yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan salam sejahtera. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Ilahi kerana limpah kurnianya dapat kita berkumpul di Dewan Semarak Ilmu Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu pada malam yang indah ini. Pihak majlis mengadu-adukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan sekalian ke majlis ilmu pada malam ini bagi mendengar ceramah yang bertajuk Keluarga Asas Pendidikan bersempena Hari Komuniti bersama PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu. Untuk pengetahuan hadirin sekalian, pihak majlis juga ingin memaklumkan tentang tabung pendidikan sumbangan untuk kemanjadian di sekolah. Hadirin boleh menyumbang seikhlas hati pada tabung-tabung yang diletakkan di sekitar sekolah ini. Hadirin sekalian, bagi menambah keberkatan ceramah kita pada malam ini, marilah kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hanif bin Zakaria. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka ala kulli azim
innaka sami'ul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima kesyukuran, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebaikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karim ya Rahim, kami merofakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berkumpul dalam ceramah keluarga asas pendidikan sempena program Hari Komuniti PIBG Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu pada malam ini. Kami memohon kepadamu agar Engkau berkati majlis ini dengan limpah rahmat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Ya Allah, Ya Alim, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau redai. Justru berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini. Kurniakanlah kepada kami apa kiranya ilmu-Mu, sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkannya. Ya Munjilar Rahmah wa ya Fatihal Barakah, kembangkanlah lembayung dan gelombang rahmat-Mu kepada kami, dan kurniakan juga kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakan kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'na wa la man yatba'una syaqiyyan wa la mahmudan wa la mahmuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haji bin Zakaria atas bacaan doa sebentar. Hadirin yang dimuliakan, sebelum tirai ceramah dibuka, sebelum majlis ilmu bermula, suka saya membacakan biodata penceramah kita pada malam ini. Takbiran awam di yang kedua. Beliau juga pernah menjawab jawatan dalam agensi kerajaan sebagai penasihat undang-undang. Beliau semamang yang arif dan berpengetahuan luas dalam motivasi dan ucapan. Tentang bumi tanpa hujan, gersang minda tanpa ilmu, gelap hati tanpa iman, merosak insan tanpa beriman. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan saudara Samsul Debat untuk menyampaikan ceramah beliau. Majlis dengan seketikanya lỗi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah dan sekalian alam. Salam dan salam ke atas yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara Bahagia Datuk Muhammad Syahid bin Ismail, pegawai daerah Bentong, yang berusaha Encik Ahmad Saiful Zaman bin Abdul Rahim, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu, yang berusaha Encik Amir Rozaini bin Ahmad Rani, yang Ketua PMBD Sekolah Kebangsaan Bukit Piatu, sahabat saya lain macam sebut Encik kami. Dan dikasihi semua ketua jawatan, wakil-wakil badan-badan kerajaan, JPKK, KRT, dan seluruhnya barisan kepimpinan barisan pemimpin tempatan yang akan hadir pada malam ini. Dan begitu juga ibu bapa dan juga anak-anak murid yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat pada malam ini dapat kita bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang sangat menarik sekali, sebab Dewan terbukanya siap ke. Saya nampak banyak ni tanda kasih sayang yang digantung-gantung, tapi sayangnya tanda kasih sayang ni terbalik. Semua nak jatuh. Nama dia, kalau jatuh betul-betul nama dia jatuh hati. Jadi alhamdulillah. Adik-adik kalau duduk depan ni kau jangan main-main, kau dengar. Kalau kau ceramah lu cakap. Kita cakap macam tu. Daripada tadi main. Ada limit perasmian. Apapun hari ini tajuk yang telah dipilih, keluarga asas pendidikan. Malam ni macam tak sangka sebelum sampai ke. Sebab pagi tadi di Gua Musang, Kelantan, petang tadi di Maritim di Kuantan, malam ni di sini, esok pagi Air Tam Bahau di 9, petang kat Saburjaya. Tahu lah mesti dia balik ni. Ceramah saja. Dan malam ni seperti biasa, ibu lebih ramai daripada bapa. Dan bapa yang datang semua yang terpilih. Nampak macam mana tanda-tanda akhir zaman, orang perempuan lagi ramai daripada lelaki. Dan lelaki yang dah tak ramai itu pula sibuk nak jadi perempuan. Jadi itu sebabnya malam ni kita buat ceramah tajuk keluarga asas pendidikan. Sebab daripada keluarga lah yang akan mencorakkan pendidikan untuk anak-anak yang berada dalam keluarga. Ini penting. Jadi Nabi pun bagi tahu kan, Nabi bagi tahu yang anak-anak ni ibarat kain putih. Dan serahlah kepada kedua ibu bapanya untuk mencorakkan nak menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Terserah pada mak ayah. Mendidik anak hari ini tidak sama seperti dulu. Dulu anak ni bolehlah ajar sikit-sikit, pergi mengaji sikit. Mana ada berantah. Sekarang anak-anak pergi mengaji pun berantah. Dulu mengaji jalan kaki, sendiri jalan jauh, bawa rehal, bawa mukadam. Budak sekarang mukadam pun tak tahu. Dia tahu Iqra' aja, bawa buku Iqra'. Dulu belajar, orang tua-tua dulu cakap senang je, yang jadikan kita takut. Kalau nak jadi kafir, kau jangan mengaji. Macam tu yang dia kata, langsung pergi mengaji. Nanti jadi kafir, orang faham pun tidak kafir tu apa masalah. Pergilah mengaji. Yang paling penting sekali selain pada mengaji ini adalah mendengar kata ibu bapa. Mak ayah ada jangan main, selagi belum pukul 5 jangan main. Tak main. Tak main, kalau pergi juga memang kena lah, dapatlah habuan dia.
Sebelum mengaji dekat surau dengan masjid, sebelum mengaji dah sampai dekat rumah. Kalau dah azan sampai rumah, memang tak boleh masuk rumah. Kalau masuk pun dengan cukai, kotak berapa kali. Betul, itu dulu dan sekarang. Tapi sekarang masyarakat dah semakin maju, kemudahan terlalu banyak, ujian tak sama. Mak ayah buah mikir, mana lah ni ada yang bawa anak kecil, nak bagi dia diam, bagi handphone. Mana-mana zaman dia dah macam tu, bagi handphone baru dia diam. Kalau tak, banyak benda lain yang dibuat. Anak-anak kita kalau main handphone, dia boleh istiqamah, dia boleh tak payah makan, tak minum pun tak apa. Kalau lah main game tu zikir, dah ramai anak kita jadi wali ni, berjalan atas ini agaknya. Tak makan, tak minum, tak apa. Tapi itulah cabarannya pada hari ini. Cantik dipandang bulan mengambang, bulan mengambang terang biawan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lagi daripada ujian dan dugaan. Tentu ada ujian. Hari ini keluarga, asas pendidikan. Keluarga adalah satu kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkahwinan atau pengambilan anak. Asas, alas, dasar, apa? Pendidikan pula adalah perihal mendidik. Maka kita ni pada hari ini dalam mendidik anak-anak, persoalan dia, macam mana cara kita nak mendidik anak-anak itu pada hari ini. Maka datanglah Samsul Debat daripada jauh, nak bincang sama-sama. Bukan nak ajar pun, sebab semua pandai-pandai dah, semua tahu dah macam mana cara nak didik anak. Kan? Ada orang tu dia didik anak senang, dia pandang dia anak dia, langsung dia mudah. Ada tu siap buat signal, baru dia mudah. Ada tu ayah dah macam mana, macam tu yang buat dah tahu. Ada juga. Jadi memang cara mendidik anak ni kita kena kenal anak kita. Dalam bahasa orang moden ni kena kenal subjek matter. Anak yang kita nak didik ni beza-beza. Anak sulung lain, anak nombor 2 lain, anak nombor 3 lain, anak nombor 4 lain. Anak yang paling sensitif adalah anak sulung. Paling sensitif. Bukan anak bongsu tau. Anak bongsu tu mengada-ngada banyak. Tapi anak sulung dia sensitif. Kalau tak dengar cakap dia cepat rasa. Itu sebab nak marah anak, hati-hati. Jangan marah anak depan adik-beradik yang lain. Dia akan rasa rendah diri. Nak marah dia one by one, gentleman. Jangan marah di depan adik-beradik yang lain. Jadi dalam mendidik anak ni, pertama pentingnya kita cakna, mengambil berat tentang anak-anak. Saya ingat waktu saya ceramah dulu, sebelum saya jadi Samsul Debat lagi, saya berceramah di sekolah kebangsaan air panas di Setapak, Kuala Lumpur. Bila saya datang, saya heran, ramai betul, penuh. Saya tak sangka pada ketika itu orang dah mula nak dengar ceramah saya. Pelik saya. Saya belum Samsul Debat lagi masa tu. Ramai mak bapak datang. Ya Allah, rupanya hari itu sekolah menyampaikan bantuan RM100 untuk setiap ibu bapa yang datang. Patutlah ramai. Masa tu kan dulu ada. Dulu sekarang tak ada lah. Tak ada dulu. RM100 datang mak bapak datang. Aku yang perasan. Tapi tajuk dia masa tu, cakna ibu bapa anak-anak berjaya. Caknanya apa? Ambil tahu, ambil berat. Hari ni guru-guru pun pening kepala. Sebab tak tahu mak ayah ni ambil berat dan tidak ke anak. Cikgu-cikgu, mana cikgu tolong angkat tangan? Dia tak mengaku lah kan. Cikgu tak kenalkan hadir. Cikgu kenalkan, cikgu. Cikgu ni cikgu kawan angkat dulu dia angkat. Cikgu perempuan dia. Cikgu mana ni cikgu? Guru. Angkat. Angkat tangan, saya kena tanya soalan angkat.
Dah sini dah cikgu. Oh cikgu, okey. Yang jadi MC ni cikgu ni dah berapa tahun mengajar? Berapa? Berapa? 12? 12 tahun. Okey, baguslah. Mana cikgu ni cukup baguslah. Banyak sekolah cikgu ni baru masuk ke jadi MC. Sebab cikgu ni tak duduk, tak duduk. Kau ni hantar cikgu baru ni. Mana dia cikgu ni okey. Cuma tadi cikgu tu dia MC ni tadi dia pakai pantun. Apa? Awan barat berbalah petang macam tu. Barang dicelah pepohonan. Kamu bohong pantun tu. Macam mana pula awal boleh barak kat celah pokok. Bohong tu. Ini betul pokok. Tapi tak apalah. Dah ambil kat Google, okey je lah. Sebab saya datang pada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang dengan tangga, memang takkan faham kalau tak diwarnungkan. Kalau faham betul-betul apa saya cakap. Jadi kalau apa yang cikgu tadi saya kata tadi, cikgu pun tak tahu mak ayah ni hidup lagi tak tahu. Cikgu-cikgu sekarang dah pandai buat grup. Dia buat grup, dia tanya, okey, ibu bapa pastikan anak-anak siapkan homework ya. Homework ni kena hantar minggu depan, hari Isnin. Tak ada respon. Hidup lagi tak, mak ayah juga. Mak ayah kena bagi jawapan. Baik cikgu, ambil maklum. Noted ataupun gambar Samsul Ubat kena. Maklum. Ada ekor ni. Macam-macam nak buat ke ekor kan. Yang seorang tu pula, mak bapak tu macam ni di sini. Yang seorang sampai 7. Tak kisahlah. Tapi ambil berat. Ambil maklum. Sana ambil tahu. Arwah abah saya dulu paling saya takut sekali. Ambil beg sekolah. Ambil beg sekolah. Dia keluar ke buku latihan, semua dia tengok. Apa banyak salah? Apa salah ni bulan di sana ni kenapa? Kenapa tulisan kata sangat? Mak ayah hari ni dah terlupa anak ada bisa tak bisa. Sibuk sangat. Al-Maklum dah jadi YDP PBG. Contoh. Sibuk sangat. Contoh. Jadi macam kata, kena ambil tahu. Kena ambil tahu. Ibu bapa kena ambil tahu tentang anak-anak. Dan begitu juga bagi sokongan sosial. Macam hari ini datang ramai. Saya difahamkan sekolah ni memang kalau buat program, mak ayah memang datang ramai. Macam inilah setiap kali program. Bukan hanya program yang Samsul Ubat tadi. Memang dia ramai. Ini nak mula pandang sama dia. Tak percaya. Kena siapa? Kena datang sokong. Ni budak-budak ni kena duduk. Dia cakap, ayah kau. Ni mak kau. Dia seronok tengok mak ayah dia datang. Betul. Sokongan ni kena bagi. Mak ayah ni sebenarnya kita tak perasan. Anak kita sebenarnya bangga dengan dia ada ayah, dia ada mak. Tanyalah anak-anak yang yatim dia tu. Bila tengok mak orang lain datang, mak dia tak ada, dia rasa. Tanya. Bila dia tengok kan orang lain ni ada ayah, dia tak ada ayah, dia tak rasa. Beza. Itu sebabnya kena bagi support pada anak. Hari ini cabaran tak sama. Biasa saya kata tadi. Dulu TV pukul 12 tak ada lagi. Pukul 5 petang baru mula TV. Masa tu channel mana banyak? TV 1, TV 2. Mana yang ada duit banyak bayar duit pasang kalah TV sikit, dapatlah TV 3 sikit. Kalau tak TV 3 pun tak kira. TV 3 tu kalau dapat tu lah yang paling mahal ni sebab terang. TV 3 dulu. Kalau pun dekat TV itu ada 10 butang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0. Kosong untuk video. Tekanlah 1 sampai 9, satu TV 2. Ada yang terang, ada yang tak terang. Betul?
Dulu macam tu lah, kalau buka awal TV pukul 3 nampak jam. Macam tu je. Hari Satu Ahad, mana ada rancangan hiburan, tak ada. Satu Ahad, semua orang dengar radio Pulang 10 Nescafe. Tengok ranking, siapa menang. Aisyah dan Imanismu, masa tu 12 minggu betul. Paling lama, Ijab Maxson. 3 minggu, 14 minggu betul-betul. Bersorak depan radio, yes, dia nombor 1 lagi. Sekarang dah tak heran dah. Sekarang TV 24 jam. Malahan dah balik daripada program ni tak tidur lagi, tengok TV lagi. Bukan apa, susah nak tidur, memikirkan nasib rakyat jelata. Itulah yang berlaku pada Datuk kita, Datuk Leo. Balik tak tidur lagi, tengok TV tu. Sampailah TV tengok dia. Patut pagi dah bangun nak pergi office. Ni belum tahu lagi dia tidur kan, tiba-tiba bunyi telefon. Ada rumah banjir, tenggelam lah, itulah tanah buntu. Itu beza dulu dengan sekarang. Dulu kalau nak tengok sambutan yang macam ni, nanti saja. Sekarang ni penceramah apa sambut lain macam. Teman bayang kan, Datuk Ibu sambut saya ni. Kalau orang betul rasa. YDP PMD jangan cerita lah, daripada parking dulu. Sebab dia sahabat saya. Dulu dia yang uruskan saya dulu masa nak camar kat sini. Dia bawa saya duduk dekat rest house Guntur. Ingin nak tidur situ. Dengan bersawang dengan apa, lepas tu dengarlah cerita ada orang tidur bangun pagi pula kena alih, tidur dah sampai dekat hall, baik jangan lah. Tak ada dah. Bergantung dah sahur. Tak ada dah. Ganti tu dah. Ganti dah. Ganti dah. Habis. Buat baru. Oh, ingat kan, orang dah tak nampak dah bangunan tu masih ada. Oh, dah betul buat baru lah. Buat baru elok lah. Buat hotel yang elok sikit. Hotel bentuk ni banyak suspicious. Bila masuk tu lain macam, yang mau yang duduk depan pisau. Terus pun pendidikan tidak baik tu untuk anak-anak. Kan? Tak, orang yang hotel bentuk lah, ada beberapa yang okey ada okey. Nilai lah, ada lah keluar cerita tak okey, macam bentuk-bentuk okey. Okey sangat-sangat. Tadi saya petang tadi sampai, saya sempat minum dekat kedai bandel yang ada kafe bandel. Sedap, roti canai tu sedap. Dia bagi dal, tadi tak ada dal dengan sambal pedas ni. Okey lah, dia tahan. Saya memang masih saya sampai awal insyaAllah. Saya sampai awal, kemudian tadi semayang dekat surau Taman Harmoni tu. So Taman Harmoni tu, bila saya masuk, saya dah cakap masuk semayang pun saya rasa. Aku rasa aku pernah ceramah kat sini dulu ni. Rupanya itu. Alhamdulillah. Hari ini dalam bab kita balik cerita tu tadi, maknanya sokongan ambil berat tentang anak-anak, ambil tahu. Sebab dulu Saidina Umar pernah didatangi oleh satu bapa. Dia bawa anak dia kata, wahai Umar, kau tolong nasihatkan anak aku ni. Kenapa pula? Anak aku ni derhaka. Maka Umar pun nasihatkan, janganlah derhaka pada mak ayah. Kalau derhaka pada ayah ni hukumnya berdosa, masuk neraka dan sebagainya. Tiba-tiba anak tu bersuara, wahai Umar, ada tak keadaan di mana ayah itu derhaka? Adakah dalam semua keadaan anak saja derhaka? Ada tak keadaan yang mana ayah itu dianggap derhaka? Maka jawab Umar ada. Ada 3 keadaan yang mana ayah itu dianggap sebagai derhaka. Dengar sini wahai bapa-bapa sekalian. Yang pertama, kegagalan seorang bapa memberi anak nama yang baik-baik. Ayah itu derhaka. Jangan bagi nama ikut watak drama. Apatah lagi letak nama Dani. Macam drama hati tercari luka tu. Macam tu. Bagi tu jangan sebab watak drama, bagi sebab makna dia. Makna yang baik-baik. Tahu tak sunnahnya bagi nama anak ni macam mana? Sunnah kita bagi nama anak nama yang
yang baik-baik pada hari yang ketujuh selepas kelahiran. Kita dah ada dah senarai nama tu. Baby dah lahir ni. Orang datang tengok anak. Bila orang datang tengok anak, nak panggil apa dia? Panggil baby je. Belum ada nama lagi. Adalah 2-3 nama dalam kepala. Hari ketujuh pergi jabatan pendaftaran. Terus kita pun register nama. Letak nama dia, kita pun umum pada keluarga. Alhamdulillah, anak saya diberi nama. Letaklah nama yang baik-baik. Letak nama Nabi, senang. Letak kalau nama anak perempuan, letak nama anak perempuan yang baik-baik. Siti Khadijah, Aisyah. Letak nama yang baik-baik yang ada makna. Jangan ini kadang-kadang dah kahwin dia, baru mengandung dah ada nama anak dah. Bang, anak kita kan? Kalau kita kahwin, kalau anak kita lahir nanti kan kita combinekan nama kita. Nama abang Yahya, nama saya Mahani, nama anak kita Yamaha. Itu nama Jepun. Mazda Daud. Itu nama Jepun. Letak nama yang baik-baik. Jangan letak nama anak kita Syamsul. Jangan. Sebab Syamsul tu matahari. Panas. Syamsul Amri ketua segala matahari. Bapak panas. Syamsul debat lagi jangan. Berdebat dalam panas kau berdebat pula. Jangan. Faham? Letak nama yang baik-baik. Contohnya Syahid. Mana tahu boleh jadi ibu. Ahmad Saiful Zaman. Ahmad nama Nabi. Saif pedang zaman. Saiful Zaman. Guru besar. Tengok pedang zaman. Pakai pun selempang Palestin. Amir. Nama ketua. Itulah nama yang baik-baik. Ada satu nama tu, nama anak jin bagi. Nama jin pun dia ada. Contoh apa? Minta maaf kalau ada nama anak yang kena Zakwan. Nama anak jin. Kau tahu? Kau anak jin. Anak saya seorang ada seorang nama Zakwan. Dia boleh nampak tu benda-benda yang pelik-pelik dalam rumah. Tu salah. Itu sebab kita orang tak panggil dia Zakwan, panggil dia Alang. Kita panggil nama lain. Macam Al-Bab kan panggil ketuk pintu tu panggil Al-Bab, bau dia senyap. Dia nampak malam tadi anak nampak dia tinggi-tinggi, macam dia masukkan bilik abah. Itu abah kau. Letak nama yang baik-baik. Balkis, Kristina. Itu semua keturunan jin. Jangan lupa, itulah anak nama sedap. Tapi itu sebabnya, dan ini saya pesan, mana tahu nanti beranak lagi ya, beranak lagi. Saya yakin ramai di antara kita beli buku dekat kedai buku kan ada nama-nama baik dalam Islam, betul tak? Tapi bukan semua nama itu diambil. Sebab kadang-kadang ada nama yang baik. Contoh ada satu nama dia bermula dengan D, saya tak nak sebut. Nanti kan rasa di belakang. Di Indonesia popular selalu pakai nama itu. Saya dulu hampir nak letak nama anak yang itu. Tapi bila saya tanya dengan pejabat mufti, saya tanya kawan-kawan ustaz-ustaz yang mahir-mahir, yang pandai-pandai, yang ilmu sirah yang tinggi kan, bila saya tanya, rupanya nama tu memang betul, maksud bijaksana, cerdik. Tapi zaman Nabi ada seorang sahabat nama macam tu, perangai bapak pemalas. Jadi saya akan letak nama tu. Jadi biasanya 7 hari sebelum nak bagi nama, saya akan tanya dah nama ni apa maksud nama dia, yang kalau apa nama yang baik. Jadi masa tu kadang pejabat mufti ni, ustaz ni, di malam mufti ke apa dia beritahu saya, kalau boleh yang bagi nama ni lalu, dia panggil saya lalu dia, letak nama ni dulu, insya-Allah okey. Yang ni boleh, nama ni boleh. Dan kita disunatkan hari yang ke-7
Kalau mampu, kekahkan anak. Kan? Tapi tak mampu lah Ustaz Abang kena beli. Siapa kata dia buat beli? Kekah seekor kambing atau 2 ekor kambing, tengok anak lelaki nak perempuan. Kemudian kalau kita tak pandai nak masak, atau kita cari orang yang pandai masak, masak manis, jangan pedas. Masak manis, kemudian habis-habis bagi kat jiran tetangga. Itu pun nak kekah dah. Faham? Itu minta orang doakan, mudah-mudahan anak kita baik. Itu pertama. Kegagalan. Maka anak berkata, kalau macam itu ayah aku derhaka, kata budak ni. Sebab ayah aku letak nama aku ni, nama dia dipanggil dalam bahasa Arab, maksud dia kumbang hitam. Kawan-kawan suruh ketawakan dia. Jadi bapaknya derhaka kerana gagal memberikan nama yang baik. Orang dulu-dulu kan macam tu, bagi nama ikut sempat aja. Redup, tiang, tupang, kuluk pun ada. Dulu. Kemudian dia bagi nama mana sempat. Oh, petang, bagi nama petang. Amal subuh, soalan hari subuh, senang betul. Itu boleh cerita sampai ke balai polis, ejaan sidang tu. Contohlah. Yang kedua, seorang ayah dianggap derhaka kerana kegagalan menyediakan ibu yang baik untuk anak tu. Derhaka. Tak apa, terima kasih banyak. Kosong je saja. Ni dia lagi mahal berair. Saja. Mana ada kopi ais ke apa lagi contoh. Kerana bila cakap dapat saja. Jadi mana kata kegagalan menyediakan ibu yang baik, maknanya seorang suami, seorang ayah kena didik isteri jadi ibu yang baik pada anak. Contohlah hari ni sekarang nak bergambar, ada yang nak bergambar dengan Samsung Debat. Seorang suami jaga isteri dia. Kau nak ambil gambar, kau jangan ambil gambar dulu. Bawa abang saya. Macam tu. Lepas tu bila bergambar, kalau bergambar dengan suami isteri, jangan saya duduk tengah, saya duduk tepi, suami tengah, isteri belah sana. Kau tak tahu tu bini siapa. Janganlah baru dia heboh pula orang viral kata Samsung Debat bersanding kata beluh masa bila pula. Aku datang terpeluh berkaikan batin. Tapi yang paling kerap, makan batin dilipis. Orang tahu kuat saya mana. Ni pun malam ni gerak hati saya kuat cakap pada batin. Gerak hati saya lah. Kau setakat mihun tak payahlah. Jauh-jauh datang mihun. Tak adalah, syukur. Tapi saya rasa susah dengan tengok aku naik kosong ni, saya tak tahu lah. Saya berharap kan. Jadi kata anaknya, kalau macam tu ayah aku derhaka, kenapa pula? Aku sampai sekarang tak tahu siapa ibu aku. Dan yang ketiga, kegagalan seorang ayah memberikan didikan Al-Quran kepada anaknya. Itu juga dianggap sebagai derhaka. Maka kegagalan kita hari ini memberi pendidikan pada anak-anak juga dianggap sebagai derhaka. Kerana apa? Kena faham bila dia sebut pendidikan Al-Quran. Sebab dulu, zaman Nabi dulu, zaman para sahabat, silibus didikan Al-Quran. Tapi hari ini bukan hanya Al-Quran, segala-galanya. Salah tak? Salah tak belajar tentang ilmu selain Quran? Tak salah. Barang siapa nakkan dunia dengan ilmu, barang siapa nakkan akhirat dengan ilmu, barang siapa nak kedua-duanya dengan ilmu, kata. Jadi, faman arada dunia bil ilm, kan? Ada kita belajarlah. Kena belajar. Jadi anak-anak kena belajar matematik, kena belajar bahasa Inggeris, kena belajar semua. Belajar muzik, belajar recorder, dan iup belajar. Sebab inilah peluang untuk menerima didikan. Sebab pendidikan merupakan perkara yang penting. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Anak kena belajar. Terima kasih pada yang tepuk. Terima kasih. Memang kena belajar. Sebab
kita nampak anak kita ni macam belajar macam ala-ala tak penting. Siapa cakap tak penting? Besok ada keluar, besok sekolah menengah. Menengah kena belajar lagi. Kalau basic dekat sini tak boleh, dia tak boleh cover, dia tak boleh kuasai, masuk sekolah menengah lagi susah. Seperti mana yang selalu disebut oleh Datuk Dio, the going gets tough, the tough gets going. Makin lama bukan makin senang belajar ni, makin susah, makin berat. Jadi kalau basic tak tahu susah, dulu ingat lagi. Lancar sepek. Budak sekarang baca sibir. Dulu orang di 9 kata sepek, dah lancar sepek belum? Arwah abah saya dari mengamak keluar cari kayu api, balik nanti abah tanya sepek 8. Kita pun dah 81, 8, 82, abah 8, 34. Lancar ni. Bila balik ayah tanya, tak lancar lah. Dah baca abah nak. Kita pun baca. Bagus. Besok sampai 9 pula. Betul lah. Rupanya matematik ni mustahak. Apa benda pun nak kira. Betul. Penting. Kena belajar. Nanti besok kalau tak belajar adik-adik, bila keluar, adik-adik dah dewasa, jumpa dengan kawan-kawan, tersempat dengan pasar malam, orang dah ke langit, adik masih lagi dibentuk. Tak kisahlah dulu kat bentuk tu, maksud saya tu, adik-adik tak ke mana-mana, tak jadi apa. Jangan macam tu. Kicau-kicau tiung batu, singgah sekejap di lahan mati. Sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu dibuat titi. Apa yang kau faham, kau tepuk faham. Apa nak tanya apa maksud dia? Main tepuk ni. Maksudnya sudah resam orang tak berilmu, ibarat kayu buat titi. Kena banyak aja. Itu sebab kena belajar. Betul. Saya ingat satu hari tu masa saya kerja dulu, saya ada beberapa noticeable. Kita latih secara part time. Kita minta dia hantar notis cukai. Bila hantar notis cukai, Datuk tahu je lah, yang terima tu bukan semua terima dengan baik. Yang penerima tu ada yang kecoh, ada parah, sudahlah, ni semua ni sibuk-sibuk macam orang, sudahlah, servis tak bagilah, itulah, macam-macam lah ya. Dia maki ni budak dia tu. Saya pun balik mengadulah dekat bos, dekat Datuk Wali saya. Dia kata, Datuk, tadi budak-budak hantar notis kena balon tu, kena kutuk, kena maki tu. Kebiasaannya bos akan jawab macam ni tau. Ke pula sihat budak ni. Ingat macam tu. Bos saya lain. Dia cakap apa? Cakap dengan dia orang, kalau tak nak kena maki, lain-kali belajar macam ni. Saya tak terfikir pun bos saya boleh cakap macam tu. Memanglah jadi notis sebut macam tu lah. Kena bersedia, kena maki, kena mohon. Kau jadi pengarah, kan orang kena maki. Masa tu saya jadi pengarah. Saya langsung tak terfikir boleh ke situ depan bos saya. Tapi point dia macam tu lah. Hari ni adik-adik boleh main-main, boleh gurau-gurau. Bila orang suruh duduk, kau berdiri, kau duduk. Bila orang suruh dengar, kau main-main. Tapi satu hari nanti, bila adik-adik gagal dalam pelajaran, tak ada siapa nak temankan adik-adik nangis sama-sama. Teman ketawa ramai, InsyaAllah. Ni contohlah, tiba-tiba dah jadi Syamsul Debat. Tiba-tiba semua ngaku ke kawan. Lama tak jumpa, ingat tak masa sekolah dulu, baru-baru ni saya jumpa seorang. Tiba-tiba dia dah beritahu, dulu kita satu asrama. Engkau kata lantas, aku kata bawah. Aku dah lupa dah kata lantas bawah nama dia. Masa tingkatan 1 dengan tingkatan 2. Masa tingkatan 3, abang dah pindah tepi tingkap. Saya stay kata dia sama. Oh macam tu. Saya kan je lah. Tak, sebab penting ilmu ni. Tu sebab Saidina Ali kata apa? Harta makin banyak, makin kita kena jaga dia. Sikit banyak kita kena jaga dia. Ilmu makin banyak, ilmu akan jaga dia. Harta makin kita belanja, makin kehabisan. Tapi ilmu, makin kita belajar, makin banyak benda kita tak tahu. Belajar. Dan kepada guru-guru saya nak pesan, guru-guru mewakili ibu bapa sebenarnya. Guru-guru
wakil mak ayah dalam mendidik anak. Sebab mak ayah sibuk bekerja, hantar anak ke sekolah, serahkan kepada kita, amanahnya kita ganti mak ayah untuk didik. Maka didiklah dengan sebaik-baik. Guru-guru, khususnya cikgu-cikgu sekolah rendah, kena ingat, jangan sekali-kali, don't you ever merasakan yang you all ni adalah watak tak penting sekolah rendah. Bila tanya kerja apa, cikgu je. Jangan macam tu. Kalau tak disebabkan cikgu sekolah rendah, anak-anak ini takkan mampu membaca dengan lancar di sekolah menengah. Kalau tak sebab oleh cikgu-cikgu sekolah rendah ini yang menggilap daripada zero, anak-anak ini takkan mampu bekerja sampai ke menara Gading. Semuanya dengan jasa baik guru-guru sekolah rendah. Faham? Ini bila jumpa reunion ni, kerja apa? Tak payah nak tahu. Cikgu sekolah rendah je. Apa salah? Lepas ni kalau tanya, awak kerja apa? Saya pendidik, saya guru di sekolah kebangsaan Bukit Piatu. Bayang, bukan anak yatim saya jaga, Bukit Piatu saya jaga. Bangga. Saya dulu pun cikgu. Saya pernah jadi cikgu sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, Pei Hua, Seremban. Saya pernah jadi guru di sekolah menengah Bukit Mewah, Seremban. Pernah. Tapi akhirnya saya ambil keputusan, saya kena sambung belajar, saya tak boleh jadi cikgu. Sebab saya bukan dia jadi cikgu itu tak bagus, jadi cikgu itu sangat bagus dan mulia, tapi saya tidak sesabar dan setabah guru yang ada kat depan saya. Kalau saya terus jadi guru, tak tahu berapa ramai itu bunuh depan aku. Faham? Mak ayah mengajar anak kat rumah, bukan pergi di sana. Dan nak keluar pisau, apa jawab? Pisau. Tikam. Apa? Kenapa lah mampu mengajar macam ni sangat? Sebab mak ayah, bila mendidik anak, dia nak anak tu cepat-cepat jadi macam dia. Memang tak dapat. Cikgu je yang sabar. Kelas. Allah baik cikgu. Itu sebab bila hari bertemu ibu bapa, cikgu-cikgu tak salah bagi jawapan kita. Bila mak ayah tanya, cikgu, anak saya macam mana? Jawab terus terang perangai budak. Ini semua play safe. Macam mana cikgu anak saya? Dia ni okey sebenarnya, cuma ialah kan dia banyak main. Kalau dia usaha lebih sikit, insya-Allah boleh berjaya. Tanpa apa kau tahu. Jawabnya terang. Cikgu anak saya macam mana? Itulah saya hari-hari doa bila dah budak nak pindah sekolah. Terang je. Nak betul pemelayan perangai. Tak tahu dia ikut siapa? Ikut mak dia, ikut ayah dia. Tanya ni. Terang betul. Macam mana cikgu anak saya? Macam ni. Senarai kemungkaran ni semua dalam kertas dibaca. Ayah dia sosok. Ya Allah. Dia pun pandang budak tu. Kau faham? Mana ada? Oh, budak tu takut. Bukan cikgu. Cerita je terang. Dia memang tak tidur dia. Saya ingatkan dia ni ada tungau ke perkemian apa. Merayau satu kelas, meraba semua orang. Ya Allah. Saya memang tak tahan dengan dia sebenarnya. Cakap aja. Nak kabar-kabar buat apa? Cakap tu terang. Saya rasa budak ni elok hantar ke Palestin. Dia ada berpegang, ada guna sikit berduduk ke sekolah ni. Geram tengok. Dia tengok kan elok duduk tu. Tadi bangun. Pergi mana? Jadi dia tu. Jadi maknanya dalam mendidik anak-anak, guru mainkan peranan penting wakil pada ibu bapa. Jadi kemudian peranan ibu bapa dan keluarga pertama perlu peka terhadap perkembangan anak-anak. Ambil tahu anak-anak kita belajar macam mana, kebodohan dia tahap mana. Tak jangan rasa kena ni kalau dia lembam misalnya, lembam level mana. So kita tahu pendidikan yang macam mana kita nak buat. Anak kita slow subjek apa, kita tahu. Bila anak balik sekolah,
Dia tunjuk kan. Cikgu bertanya, apa ni, mak ayah bertanya, macam mana result PSA tadi? Kaedah kena betul. Kaedah kena betul. Anak-anak bawa result PSA. Ayah, masih ada lagi ke yang cikgu bagi untuk mak ayah sign buat pergi sekolah? Masih ada lagi tak? Tak ada dah. Dulu kita selalu macam tu. PSA bulanan pun kena tunjuk dekat mak ayah. Sebab sekarang dia tak bagi, sebab apa? Sebab budak-budak sekarang ni dia boleh sign sendiri. Itu belum cerita lagi. Ustazah kan baik, percaya dengan anak murid, dia sangka baik, husnuzan. Ustazah dapat mesej daripada mak bapak budak ni. Assalamualaikum Ustazah, nak maklumkan anak saya tak sihat, dah 2 hari demam panas. Itulah Ustazah, minta maaf ya anak tak boleh hadir ke sekolah 2 hari ini. Ustazah bercakap, ya Allah, patutlah dah 2 hari tak nampak dia di sekolah. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada anak puan. Ya Allah, sesungguhnya saya tak berhenti mendoakan anak-anak murid saya. Terima kasih Ustazah atas doa itu. Walhal yang taib budak tu. Sekarang ni zaman dah berubah. Dulu budak tak pergi sekolah, dia lantak lah, mati melingkup lantak kau. Tapi sekarang pengusi PIPG, guru besar dengan cikgu buat lawatan hormat pergi rumah budak tu. Nak tengok budak tu hidup lagi ke tidak. Ada berlaku dekat satu sekolah, mak ayahnya tak bagi anak pergi sekolah. Kau tak payah pergi sekolah, kau pergi berniaga. Ikut mak kau berniaga, kau pergi kerja sana, kau pergi kerja restoran. Sampai bulan 8, bulan 9, tiba-tiba kau siap pakai pergi sekolah, kenapa nak? Hari ini dapat semangat. Ada. Mak ayah ingat yang saya dah beritahu, kalau kita menafikan pendidikan anak-anak, akhirat besok kita kena jawab kenapa anak kita tak dapat ilmu. Anak kita akan cakap, akan tuntut, ya Allah, aku tak tahu ya Allah, aku dulu nak sekolah, nak belajar pun mak ayah aku kata tak payah suruh kerja. Jangan nafikan hak anak kita untuk belajar. Pastikan anak kita belajar. Kemudian sentiasa beri kerjasama dalam membentuk tingkah laku dan akhlak anak-anak kita. Anak-anak ni kadang-kadang kena jaga akhlak dia, adab dia. Tengok macam ni kan, elok, kebanyakan elok dulu, adab. Ya, bak kata orang makan sirih kau Pinang tidak, Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih kau yang tidak, pagah dan budi dengan bahasa. Maknanya apa? Ganti dulu. Maknanya adab. Adab itu mustahak. Tanda-tanda orang yang baik, datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cuba tengok siapa orang. Saya ulang balik. Datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Cukup syarat ni, baik orang. Siapa orang? Tak faham lagi? Aku ulang balik. Datangnya disambut, balik diiring sampai ke kereta. Tak ada ditanya-tanya sampai mana dah, kat mana ni. Bila ada disebut-sebut oleh pengurusi majlis, siapa orang tu? Saya tak dekat saya. Maknanya orang tu baik. DO tadi disambut. Oh sampai dah. Sambut. Silakan tu. Contoh macam kita buat kena-kena kat rumah kan. Bukan semua orang yang kita sambut bawa masuk dalam rumah kita. Melainkan yang baik dengan kita. Tak ada dia tak kau sampai mana dah. Cepatlah, orang tengah ramai ni cepat. Bila ada disebut-sebut, ni nak beritahu ni lah kawan saya, dah lama dah saya tak jumpa dia. Dulu masa belajar tu sesama dia baik, orang siap cerita dengan orang. Balik diri sampai kereta. Orang lain kita tak hantar sampai kereta pun, maknanya kita baik kan. Nampak? Jaga adab. Anak-anak kita ni nak kena jaga adab. Sebab itulah Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Mak ayah bertanggungjawab bentuk akhlak anak-anak
bahaya vape dan rokok. Taklimat diberikan oleh pegawai polis dan juga AADK. Apa hukum hisap rokok? Haram. Jadi adik-adik balik nanti sebut dengan ayah. Ayah, minta maaf banyak. Saya nak selamatkan ayah daripada neraka. Tolonglah ayah. Tolonglah ayah. Faham? Bapak kamu kena berubah. Aduh, rokok pula emosi. Betul. Jangan. Kata Imam Malik, dia ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Maksudnya bukan kadang-kadang tu tak payah belajar lah. Ilmu sikit tak apa. Maksudnya ilmu sikit, adab kena ada. Apatah lagi tinggi, ilmu lagi tinggi, adabnya. Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek dah apa daun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Maknanya baik, hormat orang, bercakap lemah lembut. Betul. Bila datang kat bilik guru tu, Assalamualaikum cikgu, nak tanya, cikgu hari ni, petang ni ada tak kelas tambahan? Nak tanya, nak confirmkan. Baik, tidak tadi. Cikgu sihat ke? Nampak cikgu macam tak sihat ke? Cikgu dah makan ubat ke belum? Allah baik tidak. Nampak tak? Langsung tanya, anak siapa tu? Orang katanya. Nampak tak? Datang ni contoh kan, macam ni. Siap meja, siap dengan air, siap dengan cawan. Tapi cawan dia tak ada alas. Dia kalau adab dia kena ada alas. Faham? Alas meja ada. Sebab cara kita nak minum tu nanti nampak dari segi adab dia. Ni contoh. Kalau ikut kan, minum kena duduk. Tapi dah tak ada musik, tak apalah saya minum ini, bagi contoh. Kan bila minum, bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak elok kan? Dia kalau ada alas tu lain. Dia pegang alas, bismillahirrahmanirrahim. Lain. Dia, ini contoh. Datang puasa jamuan, Nabi kena kan. Ada. Orang tu dulu betul tak? Kalau pagi hidang air ke pun, janganlah bagi cawan yang tak ada alas. Betul tak? Balik dia, pecah. Macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud orang dulu tu miskin ada. Terjadi. Adab dengan guru. Tidak meninggikan suara pada guru. Sebab apa? Adik-adik dengar sini, mak ayah pun kena fahamkan anak-anak. Anak-anak takkan berjaya selagi mana dia tidak menjaga hati guru dia. Tak jaga adab dengan guru, takkan berjaya. Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpak melalui. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Dengar pesan guru. Datang dari padang Kelani, singgah sekejap di Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang. Untuk makluman pengerusi majlis, pantun saya masih lagi belum baca teks. Tapi pantunnya dia okey lah. Hari itu saya ada satu program tu lagi lah. Dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis beli berangan. Kalau Segamat pergi Kuantan, kau tak lalu Lipis. Kau jalan mana kau ikut? Memohon betul-betul ke Kuantan dulu, kau jumpa Lipis. Macam ni? Tapi memang jumpa Lipis dulu. Dari Serban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, tadi mengarut. Dia asal ada bunyi aja. Nampak tak? Macam tu lah. Jadi, mana kata tolong jaga adab. Tetapi apapun asas yang paling penting dalam tajuk kita ini, keluarga asas pendidikan. Maksudnya,
keluarga kena support apa yang dibuat oleh pihak sekolah. Kita takkan mampu nak didik anak kita. Dengan tahap zaman sekarang kita nak mengejar kestabilan ekonomi, kan? Kita masing-masing nak menjaga keuangan untuk keluarga. Maka kita berharap pihak sekolah mampu didik anak kita. Tetapi bukan bermakna konsep penswastaan. Konsep penswastaan itu kita lepaskan anak pandai lagu, kita tak ambil tahu. Tak betul. Bila hantar ke sekolah, kita masih lagi kena ambil tahu cakna. Kena ambil tahu anak kita perkembangan macam mana. Bila sekolah minta buat sesuatu, kita bantu. Bila buat program solat hajat untuk cemerlangan UPKK sekolah, itu pun datang ramai-ramai support buat program ni sama-sama. Kena buat, kena support. Sebab kita kena faham, sekolah ni dia hanya perantara saja. Kalau analogi dia macam satu pasukan bola sepak, guru besar ni jadi penjaga gol, guru-guru jadi pemain pertahanan, midfield ibu bapa, striker anak-anak. Kalau bola, guru besar bukan semua keadaan. Kalau dulu boleh penjaga gol sepak pandai-pandai dah striker nak skor gol, dulu boleh. Tapi cara pemain bola sepak sekarang tak sama, total football tak sama. Dia akan bermula daripada bawah, defend akan pass pada midfield. Bila pass pada midfield, mak ayah bagi balik kat defend, defend bagi kat midfield, midfield bagi kat defend. Sampai bila pun tak skor. Ada masanya guru boleh pass terus pada striker, boleh defend boleh bagi kat striker terus. Tapi ada masanya memerlukan bantuan ibu bapa juga untuk bantu bola dia sampai pada striker. Itu sebabnya adik-adik kena dengar cakap cikgu, dengar pesan guru. Kalau guru suruh buat homework, buat homework. Ingat tak pantun nama cikgu bahasa Melayu? Mana cikgu bahasa Melayu? Lagi dia keras main. Mana cikgu bahasa Melayu? Tak ngaku dah. Mana cikgu bahasa Melayu? Dia jadi MC tu. Bukan belakang. Lari dah. Lari tu. Tak apalah cikgu-cikgu yang ada. Semua orang pernah dengar pantun ni. Berburu ke padang datang. Pernah dengar tak pantun tu? Pernah. Berburu ke padang datang, dapat rusa berbelang kaki. Mana ada orang berburu kat padang? Orang berburu kat padang? Tak. Kalau berburu kat padang, kau guna ke tak nampak apa binatang yang ada di situ. Tetapi disebabkan orang ni nak ambil ringan, nak bagi alasan macam-macam, dia dah malas nak pergi kat hutan. Dia kata berburu di padang datang, bagi alasan, alhamdulillah dapat jugalah rusa. Tapi bukan rusa biasa, rusa berbelang kaki. Yang berbelang kaki itu bukan rusa. Yang berbelang kaki itu adalah bukan zebra. Zebra ni bukan kaki yang balang tu, badan balang tu. Rusa berbelang kaki dalam pantun ni membawa maksud belalang. Faham? Cikgu pun baru tahu. Oh, silan cikgu. Cikgu sebenarnya dah lagi siap-siap, dia pun tak tahu. Berburu ke padang datang, tapi bagi alasan tu, dapat rusa berbelang kaki. Wahai itu belalang, bukan rusa. Dan maksud pantun tu, kalau berguru ke padang aja, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Maknanya nak kata bunga tak kembang, nak kata batang aja ada kelopak, bunga rasanya. Contohnya lah, contoh ni budak-budak ni. Korang main-main hari ni, tak belajar betul-betul, dengan cikgu pun tak dengar cakap misalnya. Kemudian keluar, masuk sekolah menengah, lepas sekolah menengah masuk pula universiti, tapi tak belajar betul, main-main apa semua, cakap cikgu tak dengar, cakap bicara tak dengar. Kemudian keluar, tak nak kerja susah sebab pointer teruk, belajar tak habis misalnya. Soalan orang tanya, kenapa dia macam tu? Apa sebab dia jadi macam tu? Dia tak belajar ke dia belajar?
Daripada sekolah menengah belajar sampai masuk universiti. Tapi kenapa tak belajar tu betul lah tu? Ibarat bunga kembang tak jadi, itu maksudnya. Itu sebab kena belajar. Kena belajar. Jadi sebabnya saya sangat tekankan bab adab. Sebab Nabi pun sebut ta'dibu auladukum bi salasati asya. Adabkan anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita sayang Nabi. Kedua, bihubbi ahli. Ajar mereka sayang ahli keluarga Nabi. Macam mana nak sayang ahli keluarga Nabi? Kerana tidak nama isteri dia pun tak tahu semua. Dia tahu Siti Khadijah, Aisyah, yang lain tak tahu. Anak-anak Nabi yang dia tahu tu je, Fatimah. Mungkin lah. Siapa lagi cucu-cucu Nabi? Hasan Husin, itu tepat. Tapi kena belajar. Dan yang ketiganya, biqira'atul Quran. Itu dengan memberi didikan Al-Quran pada anak-anak itu. Jadi pentingnya semua kena main peranan. Itu sebabnya saya sebut kunci keluarga bahagia ada 5. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci spare. Kunci syurga. Kelima, kunci spare. Masuk di sistem dalam keluarga dan keluarga Islam, kunci rumah. Kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Kunci kereta, hala tuju bawa keluarga, biarlah ke arah yang diredai oleh Allah. Kunci syurga, ajak anak keluarga kita ni semua beribadah. Dan yang kelima, kunci spare. Masuk kunci spare ni penting. Suami ada kunci, isteri ada kunci, sebagai mak ayah ada kunci, guru-guru ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Percaya cakap saya, hidup kita hari ini, mak ayah rasa tak senang tanya mak ayah, terasa tak susah ni nak didik anak hari ni? Terasa tak susah? Susah anak rasa, terasa kan? Memang susah. Tetapi percaya cakap saya, susah ni tak lama. Sekarang ni saya nak tanya puan, puan yang baju putih, yang bersilang kaki. Puan ada anak sebelah sini. Anak tak darjah berapa? Ya. Anak 3 orang kat sini. Darjah 3. Anak seorang darjah 3. Tengok siapa nama anak? Zahara. Mana Zahara? Dah hilang anaknya. Mak dia nak tengok sama serba. Tak apalah. Mendidik anak sekarang darjah 3. Umur dia 9 tahun. Sekejap je. Ini pun puan pun dah terkejut kan? Dah darjah 3 nak. Itu anak nombor berapa tu? Anak nombor 2, anak nombor 1 12 tahun. Tengok. Anak yang nombor 1 dah 12 tahun. Tiba-tiba dah nak habis sekolah rendah. Dah mula fikir sekolah menengah. Tanya Datuk Ibu, tanya guru besar, anak-anak dah kahwin mana dia tanya? Ada. Belum lagi. Anak ada yang dah kahwin. Tiba-tiba anak semua nak kahwin. Sekejap je. Itu sebab jangan leka. Saya ni masuklah orang-orang yang sibuk sangat ni. Kadang terkejut, tiba-tiba anak dah nak periksa SPM. Besok tiba-tiba anak saya pergi. Sekarang anak saya sama tinggi dengan saya. Masa bila kau tinggi katanya? Ada sekali ni tengah duduk kat ruang tamu tu, terdengar kat dapur. Semua pula suara besar. Dah besar suaranya dah. Itu saya kata, sekejap je. Itu sebab dalam susah hadap je. InsyaAllah. Itu sebab baca buku Kekuatan Doa Seorang Ibu. Itu sebab sebagai seorang ayah, push mak ni. Tahu, ibu ni lah yang bangun rajin doa. Ya Allah, anakku bunga Zahara. Bunga. Benar nombor 1, siapa namanya? Aisyah. Arsyad. Tua sangat. Tahu namanya? Aisyah. Dua-dua perempuan. Dua-dua perempuan. Tak ada, itu je soalan tak payah pakai mikrofon, tak payah. Tak apa. Tapi maknanya anak tu kejap je dah besar. Betul. Tiba-tiba anak dah minta nak kahwin. Kau nak kahwin? Kejap je masa berlalu. Itu sebab hadap ni anak kita. Bangun malam, cari buku. Tujuh apa? Kekuatan Doa Seorang Ibu. Cari buku.
Antaranya seorang ibu, ni saya beritahu rahsia ni seorang ibu. Ayah jarang-jarang dapat buat ni. Sebab biasanya ibu je yang tekun sikit. Ibu bangun malam, bangun 3/4 malam, dalam pukul 4:30 pagi tu bangun. Bangun, ambil sejadah ni, sembahyang dekat bilik anak. Gelap-gelap tu sembahyang. Allah. Sembahyang sunnah taubat. Ingat tau, kalau kita nak buat solat hajat, nak minta apa-apa dengan Allah Ta'ala, 7 hari betul-betul buat solat sunnah taubat dulu, itu paling baik. Minta ampun dengan Allah dulu. Ini dosa banyak, minta macam-macam. Kan? Doa, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini anak-anak yang baik, ya Allah. Jadikanlah anak-anakku ini. Sebab apa? Dia senang kita doa tu, dekat dengan kita. Sebab anak-anak ada dengan kita. Ini doa kami di sini. Ya Allah. Orang tu ni mendengar pula. Itu bakal kami anak. Lepas tu doa sebut nama anak. Ya Allah, aku inginkan anak anda ku ini, ya Allah, jadi anak yang soleh-solehah, ya Allah. Doa, minta betul-betul. InsyaAllah Allah memudahkan. Satu lagi, kalau nak bagi anak dengan cakap, ambil masa-masa masak nasi tu, basuh beras. Kan? Pusing tu basuh beras tu, ikut arah tawaf, lawan jam. Sambil baca, kita selawat 3 kali, baca Fatihah, kemudian doa yang bahasa Melayu macam ni. Ya Allah, Kau lembutkanlah hati anakku ini. Sebut nama dia, Syamsul Amri bin Ismail, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Ya Allah, sudah boleh. Kau lembutkanlah hati anakku ini. Sebut nama dia, seperti mana kau lembutkan beras ini menjadi nasi. Itu untuk anak kita. Untuk anak mak mertua, saya tak pernah cuba lagi. Ya. Tapi kalau nampak mana, ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Kalau lembutkanlah hati suamiku, sebut nama dia. Sebenarnya kalau lembutkan beras ini menjadi nasi. Tapi jangan tinggal perkataan hati. Ya Allah, kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. Kau lembutkanlah suamiku, ya Allah. 40 hari tu turut kau ni masak nasi macam tu. Suami baik, patah-patah tu. Assalamualaikum. Sudah. Sudah. Salah, ambil keras. Masuk dulu. Satu lagi, cara nak lembutkan hati anak dengan pada 3/4 malam, kita lepas kita sembahyang hajat apa semua tadi, kita dah doa tadi, pergi dekat anak tengah baring tu, anak tengah baring, pergi dekat ubun-ubun dia, ubun-ubun yang atas ni. Kat ubun-ubun tu kita baca doa. Kita baca apa? Pertama, kita selawat 3 kali, baca Fatihah, baca ayat kursi, baca ayat dalam surah Al-Insyirah, Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka allazi anqadha zahrak. Baca ayat ni sampai habis. Lepas tu tiup dekat ubun-ubun ni. Kalau boleh jangan baca kuat-kuat. Allahumma shalli, jangan tidur tu. Slow-slow je. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca ayat kursi. Baca surah. Habis dia tiup kat ubun-ubun tu. Sebab masa tu roh dia tengah merayau-rayau. Sebelum balik, manalah tu masa kita tiup tu melekat pada roh yang tengah terbang tu tadi. Bila roh tu balik kepada badan anak kita, insya-Allah anak kita jadi baik. Kalau kita tiup dan anak kita mata dia macam ni, maknanya dah sampai. Tapi kalau kita tiup, terbuka mata anak kita, maknanya dia tak tahan bau nafas mata. Dia masuk gigi tu. Oh ya Allah, bau baut.
antara benda yang saya boleh bagi lah. Satu lagi, setiap kali selepas solat, jangan lupa doakan. Jangan lupa doakan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita ni hari ni, kita kena doa lebih berbanding orang dulu. Orang dulu cakap macam ni, mudah-mudahan kau berjaya nak, jaya. Macam tu je. Sekarang tak boleh, kena buat sungguh-sungguh. Sebab cabaran sekarang dengan dulu tak sama. Ya? Buat. Sebab keluarga asas pendidikan. Mak ayah kena support. Tujuan kita buat program hari ni, sekolah memang main peranan, jangan risau. Cikgu buat hal, guru besar pantau. Guru besar buat hal, PPD pantau. PPD buat hal, Jabatan Pendidikan Negeri pantau. Jabatan Pendidikan Negeri buat hal, Kementerian pantau. Kementerian buat hal, Menteri pantau. Menteri buat hal, Agung pantau. Tapi mak ayah buat hal, siapa pantau? Tak ada. Itu sebab kita kena doa banyak-banyak buat anak kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasa cukup sekadar. Mudah-mudahan halau kau main dia tadi banyak setengah. Jadi saya doakan mudah-mudahan anak-anak yang berada di sekolah kebangsaan Bukit Piatu ini berjaya di akhirat. Amin. Saya doakan ibu bapa di sekolah ini diberikan kekuatan untuk terus mendidik anak-anak bangsa ini berjaya. Amin. Saya doakan mudah-mudahan guru-guru di sekolah kebangsaan Bukit Piatu ini diberikan keterangan hatinya. Amin. Agar dapat mendidik anak-anak ini berjaya dengan cemerlang. Amin. Dan saya doakan mudah-mudahan semua yang terbaik di IPD, guru besar, Tuan DO, semua yang hadir pada malam menjayakan program ini diberikan kebahagiaan, diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat bersama-sama. Jadi cukup sekadar tu, tak ada orang yang dengar ceramah lebih 10, cukup dah tu. Jadi mudah-mudahan berjaya dan bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebut pasir tembang telah menjadi ikan. Budak-budak membawa galah, nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak dicaci jamin. Tenang-tenang air laut, sampan kolek boleh ke Tanjung. Hati terkenang mula menyebut, jasa baik pihak sekolah menjemput rasa tinju. Jadi itu saja daripada saya. Untuk makluman, saya nak maklumkan, kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, di sebelah kanan sana ada satu meja ajaib. Atas meja tu ada barang, bukan untuk diambil tapi untuk dibeli. Jadi jangan main sauk dan bawa balik kan, saya cakap. Yang pertamanya, ada sambal crispy mengidap. Mana sambal tu, kalau tunjuk sikit? Bukan, itu sambal. Itu sambal air tangan Mam Samsul Debat. Tak pedas, sedap, crispy. Cuma minta maaf, dah tak banyak. Sebab dah banyak tempat pergi beberapa hari tak balik. First come, first serve. Tapi mana yang tak dapat, jangan kecewa. Bagi je nombor telefon, kita akan WhatsApp, kita akan postkan. Berita baiknya, satu bekas dulu harganya RM15. Malam ni Alhamdulillah, masih RM15. Maknanya tak naik harga. Yang kedua, minyak wangi SD perfume. Tolong tunjuk sikit. Ini minyak wangi, satu bau Danish, satu bau Aisyah. Boleh bawa solat, tahan lama, sedap baunya. Sampai dekatkan Samsul Debat, kalau terbau tu bau perfume SD perfume, Samsul Debat perfume. Berita baiknya, hari ini harganya RM35 saja sebotol daripada RM39. Dan dia ada satu tagline, tak mandi pun wangi. Kemudian ada madu kelulut. Untuk makluman semua, di luar sana lebih 90% madu tak asli, campur dengan gula. Kadar sukrosa dia tinggi. Yang ini saya jamin tak campur gula, sebab ini saya sendiri curah masuk dalam botol madu kelulut. Harga sebotol RM55, siapa beli 200. Kemudian susu kambing Al-Am. Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Madu yang tak diizin je ni. Maknanya madu lebah, bukan madu yang beli tu. Yang bagus susu kambing ni, pertama tak ada bau, sebab dia tak pakai kambing bentuk. Tak ada rasa dia. Dia tak pakai kambing Malaysia, dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Baik untuk GERD, baik untuk gastrik, baik untuk orang yang nak diet. Baik, minum sekali pagi sampai petang pun tak masuk angin. Dia baik juga untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak, sakit tangan kebas-kebas.
Kalau beli dekat luar mahal. Hari ini kita offer. Orang enzima, allergic, gatal-gatal kulit boleh minum. Satu kotak 45, siapa beli 2 90. Baik tak payah, sama je. Tak ada beli satu 45, beli 2 80. Yang baik juga untuk orang perempuan yang mengandung, baik untuk ibu dan baik untuk baby dalam perut, terlelahkan jaundice, demam kuning. Ada perisa baru, perisa coklat, susu kambing coklat dengan susu kambing, kopi susu kambing. Yang itu RM50 satu kotak, pun sedap. Cuma untuk dua perisa baru ni, mana yang ada kecil manis kronik tak apa sesuai. Dan satu lagi yang nampak tak plastik, hujung tu plastik-plastik tu, tunjuk sikit. Tu antaranya baju-baju. Itu adalah baju-baju yang Samsul Lebat dah tak pakai. Cantik lagi. Walaupun dia berusaha nak pakai, dia tak boleh pakai. Tak ada lah, yang ni ada yang saiz besar, ada saiz kecil. Tapi bila dah jangan pakai, tak nak Allah Ta'ala tanya besok. Harga tu mahal tau. Mahal. Tapi kita offer hari ni thriller. Boleh pilih ikut saiz nanti. Satu helai RM30. Siapa beli 2 RM50. Itu saya offer lah. Ada kurta yang cantik, yang biasa nampak seperti video, ada lah kat situ. Ada kemeja pun ada. Jadi ini bukan promonya, lebih kurang. Jadi itu saja dari saya. Yang baik itu datang dari Allah SWT. Kekurang itu menjaga masa sebagai manusia biasa. Pokok sekali daun selasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.